أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
ya
Allah, kami bertaubat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kami bertaubat kepadamu. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Maafkanlah kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Allah di atas sekalian kesilapan kami dan kejahatan kami. Ampunkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Rahman. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس سئالا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami
suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap. Wassallallahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Abu Zahra. Assalamualaikum ya Mustafa. Assalamualaikum ya Murtada. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu natawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila rabbina fi taysir jami' umurina wa fi qada'i hajatina wa fi shifa'i amradina wa fi mautina ala al-iman al-islam wa husnil khatimah wa bi ru'yati nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi fathil futuhal arifina alaina. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur semua mereka yang mengikuti pengajian pada petang ini. Ya Allah, Kau berikanlah kami dan mereka semua sihat walafiat, dan sembuhkan semua penyakit-penyakit zahir dan batin, dan tanamkanlah iman dan taqwa, dan bukakanlah pintu ma'rifat, dan matikanlah semua kami dalam husnul khatimah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan temukanlah kami dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran mengenai hampirnya tanda hampirnya kiamat, kita telah menyebutkan apabila memang masa kiamat itu sudah hampir, maka akan berlakulah antaranya ialah diangkat ilmu pun diangkat dengan matinya para alim-alim ulama, dan banyaknya minuman arak yang tersebar seperti apa yang kita lihat sekarang. Di mana-mana saja ada kedai-kedai arak, jualan arak, naik kelab dan sebagainya.
Dan begitulah berlakunya perzinahan yang tersebar mana-mana saja di dunia ini. Ada sajalah perbuatan-perbuatan pelacuran, na'udzubillah. Dan dengan sedikitnya lelaki yang dilahirkan dan banyaknya kaum wanita, dikira-kira seperti 50 wanita satu lelaki. Ada riwayat kata 40 wanita satu lelaki. Allahu Akbar. Dan demikian juga banyak berlakunya pembunuhan dengan peperangan-peperangan, dengan pembunuhan yang begitu murah sekali nyawa manusia, sepertilah nyawa ikan. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, berlakunya hampir kiamat itu tandanya ialah banyak fitnah. Fitnah itu bermacam-macam. Ada fitnah itu berupa ujian Allah yang berat, seperti penyakit COVID dan penyakit-penyakit yang tak pernah berlaku pada umat yang dahulu. Dan fitnah itu juga berlakunya leluasa akan maksiat-maksiat di keliling pinggang kita, di rumah kita, di televisyen kita, di handphone kita, di mana-mana kita keluar. Allah, banyak sekali fitnah di akhir zaman ini. Maka begitulah orang mukmin pada masa itu, mereka ada antara mereka berpagi-pagi beriman, tapi petang-petang dah jadi kafir, na'udzubillah. Ada yang petang-petang beriman, pagi-pagi dah jadi kafir, na'udzubillah. Kenapa itu? Kerana menjual agama dengan dunianya. Kerana dunia punya pasal, agama ditolak tepilah, halal haram tak dipedulikan. Itulah dia tuan-tuan. Dan berlaku pembunuhan itu memang satu perkara yang tak dapat dikenafikan lagi. Kerana baginda Nabi telah bersabda, apabila diangkat pedang atas umat aku, tidak akan diletakkan lagi sampailah hari kiamat. Maknanya bahkan berlaku penumpahan darah seterusnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, petang ini kita menyambung lagi daripada tandanya hari kiamat, hampirnya hari kiamat itu, dengan di mana kita memetik daripada kitab Baina Yaday Sa'ah, berhadapan dengan kiamat, yang dia diambil pada Al-Quran dan hadis yang telah disusun oleh Dr. Abdul Baqi Ahmad Muhammad Salamah. Semoga Allah Ta'ala mencucurkan rahmat pada rohnya dan meninggikan darjatnya, dan semoga Allah melimpahkan manfaat kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka petang ini kita menyambung daripada tanda-tandanya hampir kiamat itu, ialah dengan berlakunya fitnah yang akan lahir daripada sebelah timur. Berlakunya fitnah. Fitnah itu fitnah agama, yang akan menjadikan agama ini porak-peranda. Dia akan timbul daripada sebelah timur. Itulah sepotong hadis pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatkan kami pada Syam kami dan Yaman kami. Syam ialah negeri-negeri sebelah utara peninsula of Arabian Peninsula, iaitulah negeri Jordan, negeri Lebanon, negeri Palestin dan juga negeri Syria. Ini semua zaman dulu namanya negeri Syam. Jadi Nabi doakan semoga Allah berkatkan negeri Syam kami dan Yaman kami. Yaman yang di selatan Mekah, daripada negeri Sa'ad, negeri Hadramaut, semua tu adalah negeri Yaman. Jadi Nabi doakan keberkahan. Memang nampak jelas sekali keberkahan itu dengan banyak alim-alim ulama di dua-dua negeri ini, iaitu banyak ulama dan juga banyak para awliya, wali-wali Allah. Alhamdulillah ya. Jadi syukur pada Allah, keberkahan doa Nabi itu terserlah dan nampak dunia keberkahannya. Maka ada sahabat berkata, kemudian Nabi, ada sahabat berkata, wa fi najdina, dan bagaimana ya Rasulullah tak doakan untuk najat kami? Najat tu apa? Sebuah kawasan di sebelah timur daripada Madinah Munawwarah, yang sekarang ini dikenali sebagai Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia, dan sebelah Bahrain, sebelah Gulf lah, iaitu daripada Riyadh, itu semua namanya Najat.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mempedulikan pertanyaan sahabat tu. Nabi teruskan lagi doa kali kedua, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatkanlah negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Kemudian sahabat bertanya kali kedua, qalu wa fi najdina, dan bagaimana ke negeri Najd kami? Negeri Najd tu yang kita sebut sebelah timur daripada Madinah, iaitu timur Saudi Arabia, ya, yang ada sekarang pada Riyadh, daripada sebelah Kuwait dan sebelah Qatar, Bahrain dan sebagainya lah, sebelah Gulf sana, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huna zalazil wal fitan wa biha yatlu qarna syaitan. Di sana akan berlakunya gempa. Gempa ni kegoncangan. Kegoncangan ni ada dua makna. Kegoncangan bumi, kegoncangan agama. Wal fitan, dan juga keberlakunya fitnah. Banyak fitnah. Wabiha yatlau qarna syaitan, dan di sanalah akan naik tanduk syaitan. Ada riwayat kata tanduk syaitan, ada riwayat kata dua tanduk syaitan. Jadi makna di sanalah akan keluar fitnah dan akan keluar tanduk syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi apabila ulama mengkaji apa yang telah disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ternyata apabila zaman pemerintahan Osmania Empire, zaman Ottoman Empire memerintah negara Hijaz, iaitu Mekah, Madinah dan seluruh peninsula of Arabian Peninsula, iaitu semenanjung negeri Arab, dan demikian juga sebelah sampai ke Turki dan sampai ke sebelah timur negeri Eropah dan sampai ke Mesir. Kesemua tu di bawah pemerintahan Ottoman Empire. Dan Ottoman Empire adalah empire yang telah berjasa merampas kota Constantinople, yang sebagaimana yang Nabi telah sebutkan, sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera, sebaik-baik rakyat yang dapat mengambil kota Constantinople yang sekarang dinamakan Istanbul. Jadi pemerintahan zaman Ottoman Empire, mereka berdiri di atas pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara prinsip, iaitu mereka beramal dengan salah satu pada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi. Tetapi di markas mereka yang sebelah utara, mereka menggunakan mazhab Hanafi, dan sebelah Mekah, Madinah banyak menggunakan mazhab Hanafi dan juga Syafi'i dan juga Hambali. Dan demikian pula kita melihat dari segi akidah mereka, mereka berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi. Mereka ni adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan demikian juga mereka mengamalkan amalan tasawuf, amalan-amalan zikrullah, amalan-amalan tariqah, amalan maulidin Nabi SAW, amalan tahlil dan seterusnya, yang kita selalu amalkan juga. Tetapi pada tahun 1111 Hijrah, tahun itu lahirlah seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab daripada negerinya, iaitu negeri yang dekat dengan kawasan Najd, di mana beliau ini mempunyai fahaman yang berlainan. Tahun 1115 Hijrah lahirnya. Jadi beliau ini berfahaman yang mirip kepada fahaman yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, iaitu lebih kurang 600 tahun yang dahulu ataupun 500 tahun yang dahulu. Ibnu Taimiyah ini, beliau ini fahamannya telah disimpulkan oleh ulama-ulama zaman terdahulu sebagai fahaman yang sesat, dan sebab tu beliau dipenjarakan dan mati dalam penjara. Tapi oleh kerana takdir Allah sudah menentukan, Muhammad bin Wahhab ini membawa fahaman beliau yang di mana mensyirikkan orang Islam yang membuat tahlil, membuat maulid beserta dengan membaca doa, iaitu kita pergi ke kubur membaca doa dan seterusnya lah, membaca selawat-selawat berlebih-lebihan, tambah-tambahan dalam kita berzikir tu. Jadi mereka ini terlalu, orang kata, ekstrim, yang sehingga menghukumkan umat Islam sudah sesat, umat Islam sudah kafir, dan dengan itu mereka telah mempunyai pengaruh yang banyak, sehinggalah mereka pun dapatlah memerangi negeri Hijaz, iaitulah Mekah dan Madinah, dan hampir orang-orang Islam di sana dibunuhnya, bahkan bukan sedikitnya dibunuh dan dirampas hartanya. Dan begitulah fitnah yang berlaku, dan bangunlah negara mereka yang kita ada sekarang ini.
Jadi itulah dia fahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenali sebagai Wahabi, tapi sekarang mereka tukar sikit namanya, mereka pakai Salafi pula. Kerana nama Wahabi itu dah agak buruk sangat, dah orang tahu sejarah dia, dia tukar nama Salafi. Tapi pokoknya itulah fitnah yang telah berlaku dan benarlah apa kata Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, kita mohon pada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami dan anak cucu kami dan masyarakat kami semua daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng, daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kami atas pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir umur kami. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan lagi sebelum nanti berlaku kiamatnya benar, akan lahir dah dajjalin, dajjal. Banyak dajjal. Dajjal itu apa dia? Iaitu orang-orang yang pembohong, yang membuat pendakwaan yang dusta, dan mereka menyeru kepada mengikut hawa nafsu mereka. Dan mereka ini jugalah orang-orang yang antaranya mengaku dengan dirinya sebagai seorang solehin, ataupun mengaku dirinya sebagai seorang nabi, dan akhirnya mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Dan itulah namanya dajjalin, dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan arti maksudnya, hatta yab'athu dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah lahir sebelum akhir kiamat nanti, akan lahirlah orang-orang yang dajjal ini yang banyak, yang pendusta, yang mereka itu jumlahnya hampir kepada 30 orang. Masya Allah, ramai lagi orangnya. Dan mereka semua mengaku diri mereka sebagai seorang Rasul. Yang pertama sekali yang mengaku diri sebagai Rasul ialah pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Musailamah al-Kadzab, Musailamah yang pembohong. Dia duduk daripada negeri Yamamah. Yamamah pun di sebelah timur daripada Madinah Munawwarah. Dan dia datang pada Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, engkau pun Nabi, aku pun Nabi. Setengah negeri untuk kau, setengah negeri untuk aku. Nabi SAW tak terima kata-kata dia. Dia pun balik. Dan setelah Nabi SAW wafat, maka dia telah meletakkan diri sebagai seorang Nabi. Dan ramai pengikutnya, seramai 40,000 orang pengikut dia. Maka perkara yang pertama sekali yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Rasulullah SAW, setelah wafat Nabi dan dia dilantik jadi Khalifah, dia mengutuskan bala tentera Islam pada Madinah untuk memerangi akan Musailamah yang pendusta yang mengaku diri seorang Nabi. Apakah mukjizat dia? Setiap Nabi ada mukjizat. Dia pun ada mukjizat. Mukjizat dia memang perkara yang menggelikan hati. Iaitu mukjizat dia bahawa dia meletakkan telur dalam botol. Kemudian apabila dia tunjukkan kepada orang-orang, dia tengok, ini mukjizat aku. Tengok telur ni aku boleh masukkan dalam botol tapi dia tak boleh keluar. Memanglah telur tu direbus, jadi dah lembutlah dia punya kulit dia. Dia masukkan dalam botol. Bila dah kena angin, dia jadi keras. Tak bolehlah keluar. Jadi itulah dia membohongkan, menipu dayakan akan kaumnya. Kesian, kaum dia pun percaya pula. Jadi akhirnya bila bala tentera Islam datang memerangi mereka, alhamdulillah Allah beri kemenangan kepada bala tentera Islam. Masa itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, panglima Islam yang masyhur. Dan begitu pula Musailamah al-Kadzab telah dibunuh oleh seorang yang membunuh Sayyidina Hamzah, iaitu Wahsy. Wahsy ini dalam perang Uhud dia masih kafir. Dia telah bunuh Sayyidina Hamzah kerana nak menunaikan hajat tuan dia untuk bawa balik jantung Sayyidina Hamzah, dia nak makan. Sayyidina Hamzah pakcik Nabi SAW. Jadi setelah dia memeluk agama Islam, dia kata, aku nak bunuh Wahsy. Kalau dalam masa aku kafir, aku telah bunuh Hamzah, panglima Islam, sekarang aku nak bunuh orang yang menjadi Nabi yang pendusta. Maka dengan itu dia berjaya membunuh Musailamah al-Kadzab. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi
Bukan itu saja, bahkan selepas pada zaman itu banyak lagi ada orang melaku sebagai seorang nabi. Di Sudan pun ada, di India pun ada, di Pakistan pun ada. Jangan kita lupa, iaitu bagaimana kita mengatakan, iaitu kaum Ahmadiyah. Kaum Ahmadiyah pun dia mengaku diri dia pun sebagai seorang nabi, iaitu Ahmad. Beliau ni seorang yang ialah kisah panjang dengan British dan sebagainya. Pokoknya dia pun mengaku sebagai seorang nabi. Dan begitulah juga di India pun ada yang mengatakan dia seorang nabi, sehingga membuat agama yang baru, agama yang mencampurkan semua agama. Dan demikian juga di Indonesia pun ada juga yang mengaku dirinya sebagai nabi. Masya Allah tuan-tuan. Jadi apa yang Nabi Rasulullah SAW sebut memang benarlah berlaku. Akan lahirlah di hampir akhir zaman ni, bahawa akan ada lebih kurang dekat hampir 30 orang yang akan mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Allah Akbar. Itu namanya Dajjalin. Dajjalin tu Dajjal lah. Tapi Dajjal yang betul belum lagi keluar. Sebab itulah tuan-tuan, kita disuruh oleh Nabi kita SAW minta lindung daripada fitnah dunia dan fitnah akhir zaman, ya. Itulah Nabi SAW mengajar. Sebelum kita beri salam, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup maknanya inilah fitnah-fitnah yang sedang berlaku. Sekarang ni kita ni sudah melihat dah apa yang disebut Nabi itu 1400 tahun sudah nampak depan mata kita. Apa semua dah disebut. Cuma ada lagi yang besar-besar lagi, belum lagi kita keluar lagi. Dan yang keempat, Nabi minta kita baca doa, wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan daripada kejahatannya fitnah masihid dajjal. Jadi Dajjal ini disebutkan secara tersendiri, walaupun dia termasuk dalam golongan fitnah dunia, tapi disebutkan secara tersendiri kerana dahsyatnya Dajjal itu sampai dia mengaku Tuhan, dan banyak pula yang menerima dia kerana Allah Ta'ala berikan dia beberapa kelebihan yang seperti mana seolah-olah dia seorang Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Nah, sekarang kita akan masuk pula lagi dalam beberapa tanda-tanda besar. Yang tadi kita sebut semua tanda-tanda kecil. Ada pun tanda-tanda besar yang akan menghampirkan kita, atau tanda dekat lagi. Kiamat sudah hampir lagi dekat. Yang antaranya ialah ad-dukhan, iaitu asap. Asap yang menebal. Ini telah disebutkan dalam riwayat hadis daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu awwal al-ayati ad-dukhan. Yang pertama sekali, yang tanda yang besar ialah dengan adanya dukhan. Dukhan tu asap. Dukhan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Qurannya dalam firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yakhshan nasa hadza 'adzabun alim. Yang artinya, perhatikanlah, satu hari nanti akan langit mendatangkan dengan dukhan, dengan asap yang terang dan nyata, yang menutupi manusia. Inilah azab yang amat pedih. Ini ayat Quran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayatnya, dalam surah Ad-Dukhan, ya, surah Ad-Dukhan. Dalam Quran ada nama surah Ad-Dukhan, tuan-tuan. Jadi Nabi memberitakan, yamlau ma bainal masyriq wal maghrib. Asap ini akan menutup timur sampai barat. Bukan asap macam jerebu kita kena dekat Singapura, Indonesia, Malaysia. Itu pun dah asap tebal dah. Tapi belum lagi, ada lagi dahsyat yang menutup timur sampai barat. Allah. Wa yamkuthu arba'ina yawman wa layla, dan dia akan berada di atas awang-awangan ini selama 40 hari 40 malam. Masya Allah, 1 bulan 10 hari dia akan berada sana. Ammal mu'minuna fayusibuhu minhu kahati zukma. Kalau ada pun orang yang beriman, mereka akan terhidu akan asap ini sepertilah mereka hanya selsema saja. Orang beriman, Allah bagi dia keistimewaan. Dia terhidu asap ni macam selsema aja. Macam tu.
Wa ammal kafir fayakunu bimanzalati sukran. Dan ada pun orang yang tak beriman, mereka akan bila terhidup akan asap ini seperti orang yang mabuk. Yakhruju min makhraihi wa aznabaihi wa duburhi. Dan akan keluarlah cair-cairan daripada hidung dia, dan daripada dua telinganya, dan daripada duburnya. Allah, azab. Itulah tuan-tuan ya. Ustaz, belum lagi ni, belum nampak lagi. Yalah, belum lagi. Tapi itulah fartaqib, Allah Ta'ala kata, perhatikan, akan one day will come to this day. Itu awan akan datang dan menutupi, bukan awan, asap akan datang menutupi timur sampai barat. Kita pun tak tahulah bila akan berlaku. Mudah-mudahan ya Allah selamatkanlah kami, anak cucu kami daripada bertemu dengan asap yang tebal ini ya Allah. Selamatkanlah kami dan semua manusia dunia daripada dunia ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dengan berkat Nabi SAW. Tapi takdir Allah tu pasti berlaku. Apa kita nak buat, itu pun sebagai tanda lah. Tanda-tanda Allah Ta'ala ni sebenarnya untuk apa? Untuk supaya manusia tu beringat-ingat. Jangan mereka teringatkan dunia saja. Jangan mereka melampaui batas. Dunia ni nak habis dah. Jadi macam orang tua juga. Orang tua yang dah uzur, masuk hospital, keluar hospital, masuk ICU, keluar ICU. Macam itulah dunia pun dah uzur dah tuan-tuan. Jangan kita duk syok nak macam-macam, nak itulah, nak inilah, nak rumah macam mahligai lah, nak. Tak payahlah. Apa yang ada ni syukur Alhamdulillah. Yang lebih itu kalau ada rezeki lebih, Alhamdulillah kita bersedekah, berkhairat. Banyak orang-orang Islam kita yang susah sekarang ni pun. Dan masuklah kita daripada tanda yang besar, tanda besar yang hampir kiamat sekali, iaitulah Dajjal. Keluar Dajjal tuan-tuan dan puan-puan ya. Tadi kita sebut Dajjalun ataupun Dajjajil, Dajjal. Tapi ini betul-betul Dajjal. Jadi Dajjal ini dia dinamakan Dajjal. Dim, dal, ja, jam tu, jim dia tu dengan sabdu Dajjal, dengan makna sangat-sangat pembohong. Kenapa sangat-sangat pembohong? Sebab dia mengaku diri dia Tuhan. Memanglah pembohong. Mana ada, tak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tapi ini Dajjal ni mengaku diri dia Tuhan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus Allah, melainkan semua Nabi-Nabi itu memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal, supaya jangan tertipu, jangan terpengaruh, jangan terikut dengan Dajjal. Masya Allah. Begitu hebatnya fitnah Dajjal ini sampai semua Nabi-Nabi. Padahal semua Nabi-Nabi itu masih jauh lagi dengan kiamat. Yang paling dekat kita lah, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka dari awal-awal lagi dah bagi tahu ya. Sebab takdir Allah tak tahu kalau mereka hidup sampai panjang umur. Maka begitulah dia tuan-tuan. Jadi dalam pembicaraan ini kita akan menyebutkan beberapa perkara yang akan kita huraikan. Asal Dajjal itu apa? Apakah dia manusia ataupun dia bukan manusia? Ada setengah-setengah orang mentafsirkan Dajjal itu bukan manusia, tapi Dajjal itu ialah sebagai satu nama gelaran kepada aspek perkara yang berlaku di akhir zaman. Sekarang macam Dajjal mata satu. Dan Dajjal mata satu, sekarang orang semua pandang ke sebelah barat. Orang semua pandang pada televisyen. Jadi kononnya itulah Dajjal. Dan begitu juga manusia membuat dosa, maksiat, mereka bebas macam senang. Padahal mereka tu buat dosa masuk neraka. Itulah maknanya di syurga Dajjal. Jadi mereka memberikan tafsiran-tafsiran. Tetapi apa pun tafsiran, ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sudah bersepakat Dajjal itu memang dia seorang manusia. Dia memang makhluk Allah, bukan seperti tafsiran-tafsiran yang disebutkan, tetapi dia adalah benar-benar manusia. Dan manusia itu, dia itu siapa dia? Itu ada disebutkan dia sebagai seorang yang bernama Ibnu Sayyad. Adalah, nanti kita akan bahaskan itu panjang lagi. Dan hal kana maujudan, adakah dia sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu pun ada juga pembahasan.
Ada setengah riwayat yang mengatakan bahawa telah terdapat seorang yang bermata satu dan dia itulah yang dinamakan Dajjal. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun minta izin dengan Nabi nak pergi ke pulau yang ada si Dajjal ini, nak bunuh dia. Nabi kata, ya Umar, kalau dia itu Dajjal, bukan kau yang si pembunuhnya. Sebab yang boleh membunuh Dajjal satu orang saja, iaitulah Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia seorang saja dan dia akan turun nanti di akhir zaman. Dan kalau dia bukan Dajjal, kau buang masa saja sia-sia. Jadi Sayyidina Umar pun tak jadilah nak pergi membunuh orang yang disebutkan sebagai Dajjal. Dan bilakah Dajjal itu keluar? Dan apa sebab dia keluar? Dan dari mana dia keluar? Akan kita sebutkan nanti. Apa sifat-sifat Dajjal? Apa yang dia menyeru manusia? Dan apakah yang dia dapatkan? Maknanya apa yang dia berjaya? Dan kemudian yazhuru inda khuruji, apakah yang berlaku daripada perkara yang luar biasa, yang menyalahi adat kebiasaan, yang boleh dikuasai oleh Dajjal. Dan bilakah Dajjal itu akan dibinasakan, dan siapakah yang akan membunuh dia? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, semua tu akan kita bicarakan insya-Allah. Adapun soalan yang pertama, apakah dia tu manusia ataupun tidak? Jawapannya memang dia manusia. Dan siapakah dia? Apakah dia Ibnu Sayyad? Maka sini dalam hadis Jabir radhiyallahu an mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana yahlifu, bahawa Jabir radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, bersumpah bahawa Ibnu Sayyad dialah Dajjal. Dia sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sayyad, Sad Ya Alif Dal. Ibnu anak Sayyad, itu nama gelaran dia lah. Dan ada pun dia itu waqada Tamimud Dari annahu kana mawjudan. Fa fi qissati Tamimud Dari, dan dalam kisah riwayat Tamim Ad-Dari, satu riwayat lah, bahawa dia sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia dipenjarakan di dalam salah satu daripada pulau-pulau yang ada berdekatan dengan semenanjung negeri Arab. Oh, ada dia. Zaman Nabi sudah ada dah. Itu pada sebahagian besar pendapat. Ada juga pendapat yang tidak mengatakan dia sudah ada, tapi dia belum dilahirkan lagi, ya. Baik, dan apakah amma thalith, ada yang ketiga, dari mana dia akan keluar? Fa fi hadis Nawas anu yakhruju inda fathil muslimin, dia sudah keluar, dia akan keluar pada masa umat Islam mendapat kemenangan. Dan kemenangan umat Islam ni terbagi pada 3, tuan-tuan, ya. Pertama ialah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan, alhamdulillah, sahabat-sahabat sampai Islam berkembang. Itulah hadis yang telah ditanyakan oleh Huzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah Islam ni akan bangkit? Apakah Islam ni setelah bangkit sekarang ni akan jatuh? Nabi kata ya. Itulah jatuhnya Islam. Yang pertama sewaktunya Crusaders, perang salib, di mana orang-orang Eropah berkumpul untuk merampas bandar-bandar dan juga bumi Palestin, termasuk Baitul Maqdis, dan mereka memerintah selama 89 tahun. Kemudian Huzaifah tanya lagi, setelah Islam jatuh, adakah Islam akan naik lagi? Nabi kata ya. Dan kemudian Islam naik pada zaman Salahuddin Ayyubi, di mana beliau telah berjaya merampas Baitul Maqdis dan seluruh bumi Palestin, dan mendirikan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh pemerintahan Islam, daripada Mesir sampailah ke timur, sampai ke Syam, sampai ke Syria, sampai ke Iraq, semua di bawah pemerintahan Salahuddin Ayyubi, dan sebenarnya negeri Arab semua. Alhamdulillah. Itu saya sebutkan, Salahuddin Ayyubi ni sangat besar jasa dia. Bagaimana kita katakan masjid-masjid Islam yang besar-besar yang sudah dijadikan gereja oleh orang-orang Crusaders, seperti Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Masjid Qubatus Sakhra, Dudum Afra, Masjid Nabi Allah Ibrahim AS, dan banyak lagi masjid-masjid besar. Mereka telah letakkan cross dan mereka letakkan patung-patung Jesus, Mary dan sebagainya. Salahuddin Ayyubi bila datang, dia buang semua ni dan dia gantungkan lambang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa lambang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iaitu yang pertama sekali Allah dan Rasul.
lambang nama Allah dan Rasul di depan sekali. Kalau tuan-tuan nak masuk masjid Nabi Allah Ibrahim, masuk Masjid Aqsa dan masuk Masjid Hagia Sophia di Konstantinopel ataupun Istanbul, pertama sekali Allah dan Muhammad ke depan. Dan kemudian 4 tiangnya ada 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nama besar-besar ditulis. Dan sebelum pintu keluar tu, dia tulis lagi 2 nama, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Kerana Sayyidina Hasan dan Husin adalah cucu Nabi SAW. Jadi lambang Ahlus Sunnah, kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita cinta kepada keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait, dan kita cinta pada semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi Islam bangkit pada zaman Salahuddin Ayyubi. Sampailah beberapa ratus tahun sampai zaman Ottoman Empire dan sebagainya. Kemudian tanya lagi Huzaifah, Islam dah naik, kemudian dah jatuh. Zaman Crusaders, naik lagi Salahuddin. Adakah Islam akan jatuh lagi? Nabi kata, ya, Islam akan jatuh lagi. Inilah di zaman kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Islam dikotak-katikkan oleh orang-orang yang barat, ya. Negeri-negeri Islam hancur semua sekarang depan mata kita lihat. Apa kita nak buat? Itu pun dah Nabi dah bagi tahu. Kemudian ditanya lagi, apakah Islam akan bangkit kali ketiga ya Rasulullah? Nabi kata, ya, Islam akan bangkit lagi kali ketiga. Tapi lepas itu apa? Lepas itu akan berlaku kiamat. Jadi bilakah Dajjal keluar? Bila Islam sudah bangkit kali ketiga. Kali ketiga tu Islam bangkit tu dipimpin oleh siapa? Oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi akan pimpin untuk memimpin bala tentera Islam, memerangi bala tentera Yahudi, dan kemudian mengalahkan Yahudi sampai Yahudi lari di belakang batu, di belakang tembok, di belakang pokok, dan batu dan pokok akan berkata, ya Abdullah, belakang aku Yahudi, mari datang bunuh dia. Macam tu sekali. Melainkan satu pokok saya tak bercakap, iaitulah pokok gharqad. Pokok gharqad. Pokok ni macam bush lah, ya, macam bush. Ya, samalah macam bush juga tu. Ni bush, ya. Jadi pokok ni dia tak bercakap. Dia orang Yahudi dia selinok balik dia diam saja. Tapi orang Yahudi dah tahu dah hadis ni. Apa dia buat? Dia tanam banyak pokok gharqad ni di sebelah tebing sungai Jordan, tempat perbatasan antara Jordan dengan negeri Israel. Apa nak buat? Mereka pun faham juga. Mereka pun sebenarnya mereka tahu Nabi kita adalah benar. Mereka tahu Al-Quran adalah benar, tapi kerana hasad dengki dia, tak boleh nak terima. Kenapa Nabi mesti datang daripada umat kaum Arab? Kenapa tak datang daripada kami, kaum Bani Israel? Mereka rasa megah dengan bangsa mereka. Sebab tu mereka tak boleh terima dengan kedatangan Nabi kita SAW. Itu bahagian mereka lah, ya. Pokoknya di sini Dajjal akan keluar nanti pada masa kita kata kebangkitan Islam yang ketiga, ya. Dan di manakah Dajjal itu akan keluar? Dia akan keluar daripada sebelah timur, ya. Di sebelah timur tu ada yang tadi kita dah sebutkan, dia ada dekat salah satu pulau-pulau dekat sebenarnya negeri Arab. Sebab pulau-pulau sebenarnya negeri Arab tu apakah sebelah Red Sea ataupun Gulf, kita pun tak tahu, Allahualam. Tapi tak mustahil dia dekat dengan Gulf. Dan sebelah sanalah nanti Dajjal akan keluar daripada negeri Khurasan. Khurasan kat mana Ustaz? Khurasan di Asia Tengah, antara negeri-negeri Turkistan, Uzbekistan, Gojistan, negeri-negeri itu, dekat kat situlah. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Dajjal akan keluar. Ada pula kata dia berjalan sampai pergi Asfahan. Asfahan tu kat mana? Asfahan tu kat Iran. Dan 70,000 Yahudi akan menjadi bala tentera dia, ikut dia. Itulah dia Dajjal, ya. Ada pun badan dia besar, tinggi, berwarna merah, dan mata dia sebelah kanan tu buta. Mata dia buta kanan, sebab itu takdir Allah. Dia mata hanya satu saja. Itulah dia Dajjal, ya. Na'udzubillah min zalik. Dan mata satu dia tu seperti buah anggur, biji anggur. Mata dia bulat, macam biji anggur, macam mata orang sakit lah. Itulah dia. Tapi mengaku diri Tuhan. Itulah Allah nak hinakan dia. Apakah yang dia buat pengakuan dia? Dia buat pengakuan yang dia tu adalah Tuhan. Pertama sekali dia mengajak orang beriman. Kemudian lepas tu dia buat kerja baik. Kemudian tak lama lagi lepas tu dia mengaku diri sebagai seorang Nabi. Dah banyak pengikut pula. Kemudian dia naik lagi pangkat dia mengaku diri sebagai Tuhan. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal, ya.
Apakah yang berlaku dengan kelebihan yang pada diri dia? Akan kita sebutkan lagi perkara itu. Dan Dajjal dia boleh masuk semua negeri-negeri, dia masuk, melainkan Mekah dan Madinah saja. Dan kemudian Mekah Madinah tak dimasuk. Nah, kemudian dia pergi menuju ke Baitul Maqdis. Tapi di Baitul Maqdis dia tak sempat nak masuk lagi kerana dia dengar Nabi Isa AS sudah ada di Baitul Maqdis. Dia pun lari. Dia lari pergi ke mana? Dia lari 65 km daripada Baitul Maqdis, yang tempat yang bernama Lud. L-U-D, Lud. Tempat Lud itu sekarang ini adalah tempat airport international Tel Aviv. Agaknya dia nak lari naik kapal terbang agaknya, ya. Tapi tak sempat dia lepaskan diri dia. Nabi Isa dapat kejar di sana dan Nabi Isa dapat bunuh dia. Sebab yang boleh bunuh Dajjal satu orang saja, iaitulah Nabi Allah Isa AS. Itulah tugas Nabi Isa AS. Dan Nabi kita SAW telah bersabda yang mengatakan, Dajjal itu akan duduk selama 40 hari. 40 hari dia akan duduk di dunia ini, berkuasa, mengaku diri Tuhan. Satu hari, the first day, saat hari yang pertama seperti 1 tahun. Dan hari yang keduanya seperti satu bulan. Dan hari yang ketiganya seperti 1 minggu. 3 hari ini yang pertama berbeza-beza. First day dia seperti 1 tahun. Kemudian second day dia seperti 1 bulan. Dan the third day dia iaitu seperti satu minggu. Nah, kemudian lagi 37 hari seperti hari-hari biasa. Walaupun 40 hari, tapi kira-kira berapa ya? 1 tahun plus 1 bulan plus 1 minggu plus lagi 37 hari. Mana 1 tahun 2 bulan juga lebih kurang, ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Dajjal, ya. 1 tahun 2 bulan lebih sikit, ya. Allah, lama juga tu dengan keadaan tersiksa. Maka sesiapa yang membaca awal surah Al-Kahfi, 10 ayat awal surah Kahfi, ataupun di akhir 10 ayat surah Kahfi, maka dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Jadi sebab itulah di sini tuan-tuan, ya, amalkan 10 ayat awal surah Kahfi. Ada riwayat sebut 10 ayat akhir surah Kahfi. Jadi kalau 10 ayat yang awal, kita kiralah ayat 1 sampai 10. Kalau 10 ayat terakhir, kira daripada last ayat naik sampai 10. Sampai situ kita baca. Amalkan tiap-tiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan kita, anak cucu kita, siapa yang amal lah, akan terselamat daripada tipu Dajjal. Siapa tak amalkan, Allahu'alam, tak tahu kita nak kata, ya. Sebab tu Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada kita semua supaya sebelum kita beri salam, baca doa minta lindung daripada fitnah Dajjal. Itu yang telah kita sebutkan tadi, ya. Dan baginda telah mengatakan tidak ada satu kedahsyatan fitnah yang terbesar sekali di atas umat manusia melebihi daripada fitnah Dajjal. Tak ada satu kedahsyatan, satu fitnah yang terlebih besar lagi lebih daripada fitnah Dajjal. Maknanya fitnah Dajjal ni amat bahaya, sangat bahaya. Kalau kita kata bom perang meletup, kita tahu itu musuh, kita tak ikut dia. Tetapi Dajjal ini mengaku Tuhan. Dan pada masa itu kemarau panjang, orang semua dalam kelaparan. Gambarkan tuan-tuan, ya. Masa orang dalam kelaparan, kebuluran, susah, makan minum pun susah, maka masa tu Dajjal akan datang. Dia kata, kalau kau beriman dengan aku boleh hidupkan. Tengok pokok, hidup pokok pun hidup, buah-buahan pun hidup, Masya Allah. Binatang-binatang ternak dah mati, hidup kau, hidup semua binatang ternak. Siapa tak percaya dia Tuhan ni? Wah, senanglah. Itulah dia. Siapa masuk syurga Dajjal, dia masuk neraka Allah. Siapa yang masuk neraka Dajjal, dia akan masuk syurga Allah. Macam mana masuk neraka Dajjal? Dia tak terima Dajjal sebagai Tuhan. Maka dia hiduplah melarat, hiduplah miskin, hidup kebuluran, kelaparan. Ini pun sekarang pun kita dah nampak dah, ya. Walaupun Dajjal yang betul bertubuh badan tu kita tak nampak, tapi dia punya gazet dah nampak. Bila berlaku kepeperangan, kebuluran, kelaparan, ya, manusia-manusia dibawa pergi ke Eropah, dibawa ke negeri-negeri yang bukan Islam. Akhirnya mereka diajari agama yang lain. Mereka nak terima, mereka dapat dunia. Macam tu juga negeri-negeri miskin di Afrika, di Indonesia, missionary yang datang.
Dia pergi ke tempat perkampungan orang miskin, orang susah. Kau ikut agama kami bagi kau duit, bagi kau senang semua. Ini sudah ada nampak. Dia punya gazet-gazetnya. Tapi Dajjal memang terang-terang depan mata kita akan nampak. Dia punya seperti kita kata seperti Tuhan. Tapi itu semua adalah merupakan kurniaan Allah untuk nak test juga kepada iman kita. Allah, ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada fitnah Dajjal dan semua anak cucu kami, ya Allah, lindungilah kami semua daripada fitnah Dajjal. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, 3 perkara apabila dia sudah keluar di muka bumi ini, tak guna lagi iman seseorang kalau dia belum beriman sebelumnya. Ini hadis Nabi SAW, ya. Salasatun idza kharajna lam yanfa nafsan imanuha lam takun amanas min qabl. Apa dia 3 perkara itu? Pertama, Dajjal. Bila keluar Dajjal, oh ya Allah, aku beriman pada engkau ya Allah. Masa itu dah tak guna lagi, dah tertutup dah, ya. Dan yang keduanya ialah ad-dabbah, iaitu binatang haiwan yang Allah beri dia boleh bercakap dan mengatakan Allah itulah Tuhan. Pada masa itu kita tengok, Allah Ta'ala nak, dan dekat kiamat ni ya Allah aku beriman pada Allah. Masa itu dah tak guna lagi. Wa tulu syamsi minal maghribiha, dan terbitnya matahari daripada sebelah barat. 3 perkara ini kalau sudah keluar, maka tidak lagi guna orang nak beriman kalau dia belum lagi beriman sebelumnya. Tapi ada hadis yang lain pula, ya, iaitu Allah Ta'ala menerima taubat seseorang selagi sebelum nyawa sampai di kerongkong dan selagi belum keluar matahari daripada barat. Tapi tak sebut Dajjal, tak sebutkan tentang haiwan tadi. Jadi di sini kalau kita lihat dalam hadis-hadis ni, ada terang menerangkan antara satu sama lain. Jadi kalau boleh kita dari sekaranglah bertaubat, ya. Anak cucu kita pesan-pesan supaya mereka itu bertaubat kepada Allah. Dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada Hajjatul Wada, haji perpisahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang Masihud Dajjal, dan Nabi telah cerita panjang tentang Masih Dajjal. Digelarkan Masihud Dajjal. Masih itu maknanya yang menyapu, itu nama Masih. Masihud Dajjal, Dajjal yang menyapu. Maka kenapa pula dia menyapu? Kerana seolah-olah dia meratai seluruh dunia. Dia sapu habis seluruh dunia, semua tempat dia pergi. Cuma dia tak boleh masuk Mekah dengan Madinah. Dan semua Nabi-Nabi telah memberikan peringatan kepada umatnya, seperti mana peringatan Nabi Nuh AS kepada umatnya mengenai akan fitnah Dajjal ini. Dan Nabi mengatakan bahawa dia adalah seorang yang matanya tak buta sebelah, dan Tuhan kamu bukanlah Tuhan yang mata buta sebelah. Maha suci Allah. Allah Ta'ala sifat yang sempurna. Dan mata buta sebelah dia ialah sebelah kanan dia, dan mata kiri dia tu seperti batu, ya, seperti inap, seperti batu, seperti anggur. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang Nabi melainkan telah beri peringatan kepada umatnya bahkan keluarnya Dajjal yang buta sebelah, yang pembohong. Dan dia adalah buta sebelah, dan Tuhan kamu tidak buta sebelah. Dan telah tertulis di dahi dia tertulis kafara. Na'udzubillah. Apa tu kafara? Kafir. Jadi orang beriman tengok, dia ini kafir, ini Dajjal ni. Jadi itu orang beriman. Sebab itu Nabi mengatakan, bermohonlah lindung dengan Allah daripada fitnah Dajjal di akhir salat kamu. Dan daripada Jabir radhiyallahu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, liyafirannan nasu minad Dajjal fil jibal. Hendaklah manusia itu lari daripada Dajjal, pergi ke bukit-bukit. Kalau dah dengar Dajjal dah masuk ke kampung kita, negeri kita, cepat-cepat lari. Cepat-cepat lari pergi ke bukit-bukit. Kenapa? Takut nanti kalau tengok dia terpengaruh. Ya. Qalas Ummu Syuraih, ya Rasulullah, seorang wanita berkata, ya Rasulullah, fa'inna li Arab, pada masa tu orang Arab pergi mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum qalil, mereka tu dah tinggal sikit dah orang Arab.
Ya, mungkin orang Arabnya beriman lah. Arab yang maaf katalah yang maksiat ni, itu tak menjadi masalah untuk mereka dengan Dajjal. Tapi orang Arab yang beriman, yang Islam, dah tinggal sikit dah. Masa itulah keluarnya Dajjal. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, aku beritahu pada kamu satu hadis mengenai Dajjal, dan tak seorang Nabi yang selepas dahulu melainkan sudah memberitahu pada kaumnya. Pertama, dia adalah buta sebelah, dan dia datang yaji bimisal jannah wan nar, dia akan mendatangi neraka dan syurga. Dan sesiapa yang mengaku fallati yaqulu innahal jannah hiyan nar, siapa yang mengatakan Dajjal bawa syurga, itulah sebenarnya neraka. Dan sesiapa yang mengatakan bahawa itulah neraka, tapi itulah syurga Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi mengatakan, wa inni unzirikum biha, aku memberikan peringatan pada kamu seperti mana Nabi Nuh memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi mana Dajjal ni bawa kesenangan, tuan-tuan. Itulah kita kata syurga tadi. Maka siapa yang ikut dia masuk neraka Allah. Na'udzubillah, mati nanti masuk neraka Allah. Dan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendengar Dajjal maka hendaklah dia lari daripadanya. Wallahi, demi Allah, ada seorang lelaki yang datang pada dia dan dia sangka dia dapat beriman, dia dapat lawan iman, tiba-tiba dia mengikut Dajjal, maka begitulah dia telah tertipu. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Jadi kita jangan terror lah. Wah, aku nak menghadap Dajjal lah. Tak ada, jangan. Ini pun kadang-kadang berlaku juga sekarang ni. Kadang-kadang kita nak berdebat dengan kaum Qadiani ke, ya, orang-orang yang berfahaman bukan Ahlus Sunnah. Kita ilmu tak seberapa, tapi kita pun rasa macam semangat. Jangan, tuan-tuan, sebab kalau tak cukup ilmu, dan kemudian kita nak debat dengan mereka, silap-silap hari pula, kita jadi pula dia punya kaum dia pula. Ini dah berlaku dah. Orang-orang yang dulu Ahlus Sunnah, bila dia berdebat dengan kaum Qadiani, dia pun termakan dengan kata-kata kaum Qadiani. Dia berdebat dengan kaum Syiah, dia pun termakan kaum Syiah, masuk jadi Syiah pula. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita orang yang tak kuat iman ataupun tak kuat ilmunya, janganlah kita cuba nak berdebat dengan mereka, sebab mereka pun pandai taktik dia, tuan-tuan, ya. Inilah Dajjal pula. Ada juga Nabi dah sebut ni. Akan ada orang yang merasa diri dia boleh kuat iman dia, nak lawan Dajjal, nak berdebat dengan Dajjal, tapi akhirnya dia jadi pengikut Dajjal pula. Na'udzubillah min zalik. Dan daripada Huzaifah bin Yaman, begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puannya, daripada sedikit daripada Dajjal ini. Kita belum habis lagi, InsyaAllah kita akan sambung lagi. Sebab masa kita ni sangat cemburu lah pada kita, tuan-tuan, ya. Saya pun tak mau ambil masa tuan-tuan terlalu banyak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ini, insyaAllah. Dan dengan itu saya mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan daripada payang-payang saya, yang mana benar semua daripada Allah, yang ada salah silap daripada kelemahan saya, maka saya mohon maaf. Marilah sama-sama kita akhir dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya, tuan-tuan, pengajian malam ini ditiadakan. Jadi kelas malam ni tak ada, ya. Jam 9 malam tak ada. InsyaAllah besok kita akan ada petang dan malam, insyaAllah. Dan sambung lagi kita dengan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.